Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada surau masjid kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai surau masjid kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama memanfaatkan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada pagi ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu perbincangan yang berkait dengan air di bawah perincian perbezaan di antara air najis dan air mutanajis, teman-teman. Ada dua perbezaan yang besar di antara air najis dan air mutanajis ini, teman-teman. Yang pertama, maksud dan asal. Yang kedua, keboleh untuk disucikan. Tuan-tuan, kita pergi satu-satu. Yang pertama, asal ataupun maksud kepada kedua-dua jenis air ini, tuan-tuan. Asal air najis ialah najis, tuan-tuan. Ialah najis. Misalnya air kencing, tuan-tuan. Air najis itu contoh dia air kencing. Dia asal najis. Air kencing manusia
air kencing binatang, terutama yang binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kalau binatang yang boleh dimakan dagingnya, dia ada khilaf di dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan. Misalnya air kencing unta, air kencing unta tu khilaf. Mazhab kita mengkategorikan air kencing unta tu sebagai najis. Tetapi mazhab Maliki, tuan-tuan, mengkategorikan air kencing unta tu sebagai suci, sehingga di dalam mazhab Maliki air kencing unta tu halal diminum. Jadi kalau tuan-tuan baca artikel ke ataupun tengok YouTube ke apa ke, bila kalau kata halal air kencing unta tu, itu adalah pandangan dari sudut mazhab Maliki, tuan-tuan. Dalam mazhab kita najis, oleh kerana itu juga dalam mazhab Maliki, tuan-tuan, kalau kita masuk ke kawasan perkampungan orang-orang Arab bermazhab Maliki, ataupun orang-orang India, orang Pakistan bermazhab Maliki, mereka masak roti mereka tu dengan bahan bakaran najis lembu. Tai lembu tu mereka press, mereka kapit, kemudian jemur dan dijadikan bahan bakaran untuk membakar roti, tuan-tuan. Jadi roti di perkampungan Arab atau perkampungan India, perkampungan Pakistan, banyak menggunakan najis lembu. Tuan mazhab mereka meletakkan najis bagi binatang yang boleh dimakan itu adalah tidak najis, tuan-tuan. Jadi wak ataupun asap yang keluar daripada bakaran itu tidak dianggap najis. Di dalam mazhab kita najis, tuan-tuan. Air kencing unta ke air kencing kerbau lembu tu najis, tuan-tuan. Jadi kalau lain binatang yang tak boleh dimakan, mazhab kita ataupun mazhab yang lain meletakkan najis. Jadi air kencing ialah najis, sementara air mutanajis dia asalnya tidak najis, dia adalah air mutlak asalnya, kemudian terkena najis. Contohnya air mutlak, ada satu timba air mutlak, tuan-tuan. Boleh kita ambil uduk, boleh kita mandi wajib, boleh kita minum, boleh kita basuh, najis. Tiba-tiba dah jatuh najis ke dalamnya. Bila jatuh najis ke dalamnya, dia dianggap najis, mutanajis, tuan-tuan. Asal tidak najis, tetapi dia kena najis, dihukumkan mutanajis, tuan-tuan. Ataupun kita kata air mutlak dilempar ke dalamnya bangkai yang najis, tuan-tuan, maka air itu menjadi air mutanajis. Itu perbezaannya, tuan-tuan. Perbezaan yang pertama, air najis dia asal najis. Air mutanajis dia asal suci,
kemudian menjadi mutanajis dengan jatuhnya najis ke dalamnya, ataupun dengan terkena najis. Walaupun najis tak jatuh dan dia terkena najis, tuan-tuan, maka dia menjadi mutanajis. Perbezaan yang kedua, tuan-tuan, air najis tidak boleh disucikan. Dia tak boleh disucikan, tuan-tuan. Dia tetap najis, tuan-tuan. Mengapa? Kerana untuk menyucikan itu, tuan-tuan, dia kena ada 3 perkara. Kita nak menyucikan tu, dia ada 3 perkara. Aku tak cukup 3 ni, tak tersuci. Kira tu. Mana dia, tuan-tuan? Yang pertama, hilang ain najis. Misalnya kita nak suci kain, ataupun nak bersihkan kopiah kita, ataupun sejadah kita, ataupun lantai rumah kita, dia yang pertama kena hilang ain najis. Apa makna ain najis, tuan-tuan? Ain najis tu, tuan-tuan, air najis tu, diri najis tu. Misalnya kalau jenis air kencing tu lah, tuan-tuan, tu air najis dipanggil. Kalau bukan jenis air bangkai, misalnya bangkai tu dipanggil air najis, tuan-tuan. Jadi nak suci kena hilangkan yang pertama air najis itu, tuan-tuan. Contoh kita kata macam bangkai ada di atas kopiah kita, tuan-tuan. Kucing ditangkap, tikus kadang makan di atas kopiah kita. Separuh makan, separuh tinggal di atas kopiah kita, tuan-tuan. Jadi air najis ialah bangkai tikus itu. Bila kita nak suci kopiah kita tu, pertama kena buang air najis. Bila buang air najis itu, tuan-tuan, dia ada kesan najis. Kesan najis ialah satu, warnanya, yang kedua baunya, dan yang ketiga rasanya. Bahasa percakapan kita kata kesan najis. Bahasa fiqh kata sifat najis. Bila kita buang air najis, tinggal sifat najis. Jadi sifat najis itu adalah bahasa fiqh, bahasa kita kesan najis. Nak buang sifat najis itu, tuan-tuan, boleh dengan apa-apa bahan yang mengkakis. Misalnya sabun, shampoo, apa lagi, tuan-tuan, kapur dan seumpamanya. Kan? Yang tu dia boleh buang sifat najis. Kita pun ambil sabun, ambil serbuk pencuci, bubuh air salah cawan, ambil serbuk pencuci, bubuh situ, kan? Gaul kacau-kacau jadi air sabun. Dengan air sabun tu kita pun basuh kopiah kita tu, tuan-tuan. Maka hilanglah sifat najis, hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang rasa dia, tuan-tuan. Kita pegang tak berasa najis dah. Kita cium tidak berbau najis. Kita pandang tidak ternampak warna. Jadi dia hilang sifat najis tersebut, ataupun hilang kesan najis itu. Tapi kita tak boleh kopiah tu pergi pakai semayang. Kalau kita pakai semayang, batal semayang kita tu, tuan-tuan. Kerana baru hilang 2 perkara. Ain najis
Yang kedua, sifat najis. Tetapi hukum najis masih belum terangkat. Hukum najis masih belum terangkat. Macam manakah nak menghilangkan hukum najis? Lalukan air mutlak kerana ke atasnya. Sekali sudah mencukupi, sudah memenuhi kehendak wajib. Basuh kedua sunat, basuh ketiga sunat, tuan-tuan. Kerana basuh pertama tu, laluan air pertama sudah mencukupi syarat mengangkat ataupun menghilangkan hukum najis. Tapi berhenti pertama tu makruh. Basuh kedua sunat, berhenti kedua tu sunat. Basuh ketiga sunat, berhenti ketiga itu pun sunat. Setelah kita lalukan air itu, tuan-tuan, barulah dia terangkat hukum najis. Jadi sekarang tak ada lagi air najis di atas kopiah kita tu, tak ada lagi sifat najis dan tak ada lagi hukum najis. Barulah boleh kita pakai untuk sembahyang, tuan-tuan. Kerana begitu juga air. Kalau air tu air najis, air kencing, kita sulinkan, dia akan dapat air, tuan-tuan. Kita letak di bawah kajian makmal secara klinikal, tuan-tuan. Tak ada dah apa-apa bentuk mineral di dalamnya, tak ada dah apa-apa bentuk bahan di dalamnya. Protein je dah tak ada, lemak apa semua tak ada, tinggal air semata-mata, tuan-tuan. Namun tidak dipanggil suci kerana yang kita buang tu hanyalah sifat najis. Dia tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa, tapi ain najis tu ada, tuan-tuan. Nak suci tu kena hilang tiga benda. Kena hilang ain, kena hilang sifat, dan kena terangkat hukum. Yang ni ain tu ada, sifat hilang, ain ada. Kenapa? Tu. Macam bangkai, kita awet dia, tak ada bau. Kenapa? Tu, tuan-tuan, tak ada bau najis, tuan-tuan. Tapi bangkai tu ada, bangkai tu air najis, tak boleh. Macam air gitu, hilang sifat najis, tetapi air itu adalah ain najis, maka dia tetap tidak terangkat najisnya, tuan-tuan. Jadi air najis tidak boleh disucikan. Kalau kita purify dia, kalau kita sulinkan dia, yang hilang hanyalah sifat, tetapi air najis itu tetap ada. Jadi kalau kita himpun air kencing tu banyak, kita kata berkolam-kolam, kemudian kita sulinkan dia, dia tidak lari daripada najis, tetap najis, tuan-tuan. Adapun air mutanajis, kita boleh menyucikan dia. Misalnya kita simpan, kita himpun air limbah, air longkang, air kotor tu, tuan-tuan, kemudian kita sucikan dia, tuan-tuan. Macam mana nak sucikan dia? Dua cara. Yang pertama, tuan-tuan, campur dengan air yang lain sehingga hilang air najis dan hilang sifat najis. Misalnya kita ada air satu timba, air mutanajis, air yang kena najis ada satu timba. Kita tambah air lain, tuan-tuan, ataupun ambil dia tu letak dalam air yang banyak, akhirnya hilang sifat najis ataupun air najis yang ada tu, hilang dengan air banyak. Tak ada lagi air najis tu, tak ada lagi bau, tak ada rasa, tak ada warnanya, tuan-tuan. Maka pada masa itu air itu dianggap sudah tersuci. Buang air najis, bukan buang, tambah
sehingga hilang air najis dan sifat najis, sehingga berjumlah 2 kolah, maka dia menjadi suci, tuan-tuan. Yang kedua, kita buang air najis dan sifat najis daripada air itu dan himpunkan dia sehingga 2 kolah. Misalnya air 1 timba tadi, kita kata kita buang air najis yang ada dalam dia dan sifat najis, kita sulinkan dia. Bila kita sulin, tak ada dah kesan najis, tapi dia masih belum dianggap suci, sehingga dihimpunkan menjadi 2 kolah, barulah dia suci. Jadi nak suci air tu, hilangkan sifatnya, kemudian hilangkan air najisnya dan sifat najisnya, dan himpunkan dia sehingga melebihi daripada 2 kolah ke atas, tuan-tuan, maka dia menjadi suci. Bila dah suci dah, kita asingkan dia. Satu cawan misalnya, dia tetap suci. Ataupun satu botol tetap suci lah. Ataupun 1 liter jadi suci, tuan-tuan. Jadi perbezaan yang kedua di antara air najis dan air bukan najis, air mutanajis itu, air najis tidak boleh disuci, tetapi air mutanajis boleh disuci. Bila, tuan-tuan? Bila kita hilangkan air najis dan sifat najisnya, dan dia terkumpul di dalam 2 kolah, maka dia menjadi suci, tuan-tuan. Bila suci, kita boleh gunakan untuk mengangkat hadas kecil, iaitu mengambil wuduk, ataupun untuk mengangkat hadas besar, iaitu mandi wajib, ataupun untuk membasuh najis, tuan-tuan, ataupun yang keempat untuk diminum. Boleh ambil wuduk, boleh mandi wajib, dan boleh basuh najis, serta boleh untuk diminum, tuan-tuan. Jadi siapa lalu, minum. Siapa tak lalu, duduk diam lah. Kerana hukumnya boleh. Itu air mutanajis, tuan-tuan. Tapi kalau air najis tak boleh. Tuan-tuan. Jadi kita berhenti situ dulu. Kita buka kepada perbincangan, tuan-tuan. Walaupun asas perbincangan kita ialah perincian perbezaan di antara air najis dan air mutanajis, tetapi sesi soal jawab ini kita buka kepada apa-apa bentuk soalan, tuan-tuan, sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaiannya. Silakan, tuan-tuan. Siapa-siapa yang ada apa-apa soalan, kita buka. Ya. Ya, satu-satu. Okey, cantik soalan. Apakah maksud mutanajis? Mutanajis, tuan-tuan, si bahasanya yang kena najis. Mutanajis itu yang kena najis. Tu. Najis. Jadi kadang-kadang kita baca kitab atau baca buku, dia tulis najis. Tapi kita kena memahami yang dia tulis najis tu, najis dengan maksud najis ke, ataupun najis dengan maksud mutanajis. Biasa dalam kitab ataupun dalam buku dia sebut najis sahaja. Kita lah kena memahami, kena klasifikasikan, ni najis dengan maksud najis ke, ni najis dengan maksud mutanajis. Tu cantik soalan tu. Ya. Ya. Okey, cantik soalan kita. Air yang mengalir, kemudian dia ada pencemaran, tuan-tuan. Pencemaran itu adalah diperincikan di dalam fiqh. Adakah pencemaran itu pencemaran
bau daripada najis, rasa daripada najis, warna daripada najis. Ataupun pencemaran itu bukan daripada najis, tuan-tuan. Kerana pencemaran berlaku daripada bukan najis. Macam mana bukan najis, tuan-tuan? Daripada proses pembakaran, misalnya mencemarkan air parit, air sungai, jadi air abu, jadi air apa. Jadi pencemaran itu ialah istilah umum, yang pencemaran itu boleh jadi najis ataupun boleh jadi tidak najis. Macam cemar, baju kita cemar tu kita pergi makan kenduri, kuah gulai tumpah baju kita, tuan-tuan. Cemar tapi dia tak najis. Kita pun pakai baju tu pergi ke parlimen, tu kita ni jadi menteri, tuan-tuan. Ni YB pakai baju apa ni? Ni tak ada najis, ni cemar je, kena kuah gulai. Jadi cemar istilah yang umum. Cemar itu ada yang berstatus najis, ada yang tidak berstatus najis. Jadi kena perincikan kalau dari sudut fiqahnya. Cemar yang bukan daripada najis, cerita dia macam lain. Cemar daripada najis, ceritanya ada perbezaan sedikit. Jangan dia soalan tu. Okey, dia gini, kalau air sungai, bahkan air laut sekalipun, kita kata, kalau dia berubah sifat daripada najis, maka walaupun air laut tidak boleh dijadikan alat bersuci pada masa itu. Kerana misalnya kita kata Laut Mediterranean, tu tuan-tuan, Amerika hantar kapal masuk, misalnya segala negara-negara sekutu Israel hantar masuk, mana budak pergi lepas bom, pecah kapal tu, kita kata mati habis, berubah air Mediterranean itu menjadi air bangkai. Pada masa itu dia sudah tidak jadi air suci walaupun dia air laut. Air sungai misalnya, babi kena penyakit, tuan-tuan, terjun dalam sungai, mati. Air sungai berubah dengan bangkai babi itu, tuan-tuan, maka pada masa itu dia tidak boleh dijadikan alat bersuci kerana dia sudah berubah. Jadi banyak pada masa itu tidak menjadi kesan dalam sudut kesucian, tuan-tuan. Okey, kalau air sedikit, yang tu berbeza, ulama berkhilaf. Air sedikit dia kena najis, tak kira berubah tak berubah, satu pandangan kata najis, kena mutanajis. Kalau satu lagi pandangan, air sedikit kalau kena najis tak dikira mutanajis, berubah baru najis. Tapi kalau air banyak, sekadar kena najis tapi tak berubah, tidak ada masalah. Sungai mengalir, tuan-tuan, di seberang tebing di seberang sana ada tersangkut najis bangkai babi. Kita ambil wuduk sebelah tebing seberang sini, sah wuduk kita tu kalau sekiranya jumlah air sungai itu banyak, tuan-tuan. Hablah kita ambil tu dia tak berubah. Tapi kalau berubah, air laut, jangan kata air sungai, air laut pun pada masa itu tidak lagi suci. Kerana air laut mana? Air laut yang tak berubah tu lah. Satu orang dia buat kandang babi tepi laut, tuan-tuan. Dalam kawasan berapa rantai tu, dengan warnanya, dengan rasanya, kita celup tangan, oi, air apa benda ni? Tuan-tuan, ni berubah. Tempat yang berubah itu, tuan-tuan, semuanya air itu mutan najis. Tempat yang tak berubah, tak apa. Gitu. Kerana itu dalam konteks air banyak. Cantik soalan tu. Ya. Ikan
Ikan temenung rebus, tengok kita tuan-tuan. Tu. Saya ni tuan-tuan, temenung rebus ni, saya mengambil masa 10 tahun lebih untuk mendapat jawapan macam mana proses temenung rebus tu tuan-tuan. Temenung rebus ni, orang sebelah utara panggil temenung lengat. Tu tuan-tuan. Temenung rebus tu. Orang dulu-dulu kalau temenung lengat tu tuan-tuan, temenung rebus tu, tak payah masak. Balik basuh dengan air panas, makan cicah air cicah air sambal. Sudahlah. Jadi mula-mula temenung rebus ni dibuat oleh orang tak Islam. Kemudian orang Islam tiru, tapi tak jadi tuan-tuan. Orang Islam kita buat temenung rebus tu tak jadi. Isi ikan tu dia jadi kejap. Kalau kita cicah air asam tu, dia tak masuk dalam temenung tu tuan-tuan. Jadi dia air asam duduk kat luar je. Tapi kalau yang orang bukan Islam buat tu, kita cicah air asam tu masuk dalam ikan temenung tu. Sedap dia lain tuan-tuan. Jadi saya ni tuan-tuan mencari apa sebenarnya formula untuk buat temenung rebus tu. Sebab saya buat tak jadi. Buang najis, kukus tak jadi. Jadilah, masak lah, tapi tak jadi macam yang dijual di kedai tu. Kemudian bubuh asam, kukus tu pun tak jadi juga tuan-tuan. Macam mana ni? Sampai tak reti lah. Lalu saya ada satu orang kawan, saya suruh dia cuba mendekati seorang pengusaha temenung rebus, seorang tidak Islam. Dia bawa keluar satu hari 2 tan, 3 tan temenung rebusnya tuan-tuan. Tu tuan-tuan. Jadi dia pun masuk kawan lah. Berkawan 10 tahun lebih tuan-tuan. Hari-hari dia pergi ke tempat apek tu buat temenung rebus tu, tapi tak boleh masuk ke tempat itu, dia tak bagi. Sembang di luar. Dah 10 tahun dia berkawan ni tuan-tuan. Dah rapat dah. Budak ni pun dia perangai dia macam tak berapa cukup sih dia buat perangai tuan-tuan. Tu. Rapat lah hubungan dia orang ni. Jadi setelah lama 10 tahun lebih tu, dia boleh masuk ke tempat buat proses temenung rebus tu. Masuk tengok tuan-tuan. Jadi pertamanya, temenung rebus yang dibuat oleh orang bukan Islam tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat lagi, dia kukus bersama dengan najis yang ada di dalamnya. Yang tu yang pertama. Tu. Tapi kalau kita kukus tak jadi juga. Tuan-tuan ambil temenung tu, tak usah buang najis, usah apa, kukus gitu, tak jadi tuan-tuan. Tu. Dia tengok, okey, dia basuh, susun dalam raga tu lah. Tuan-tuan ingat tak raga temenung rebus tu? Abang Haji ingat tak Abang Haji? Raga temenung rebus tu ingat tak? Raga yang besar tu, raga buluh. Dia raga tu yang tak ada raga lain. Kemudian dia bapanya, setelah dia susun ikan dalam raga tu, dia bubuh samsu tuan-tuan. Tu curahkan sedikit samsu di atas ikan itu. Kemudian dalam air yang dikukus bawah tu, masukkan juga sedikit samsu. Tak ada benda lain, itu saja betulnya. Dia ajar detail sahabat yang kita hantar tu untuk masuk tengok tu. Sebab memang sahabat cerita dia nak niaga ikan rebus tu. Tak ada benda lain tuan-tuan. Ikan tu dicurahkan dengan samsu. Setelah dicurahkan samsu tu, barulah disusun, dikukus. Itu saja. Tuan-tuan pun boleh beli ikan tu, beli samsu, boleh buat di rumah. Jadilah tuan-tuan. Tapi kalau tuan tak bubuh samsu, dia tak jadi macam yang dijual. Di daging dia akan jadi rapat tuan-tuan. Saya buat dah tu. Tu.
Jadi tuan-tuan berhukum sendirilah tuan-tuan yang tu. Kenapa? Jadi ikan temenu gembus ni, kalau yang orang tak Islam buat, itu dia. Kerana yang tu memang saya dapat 10 tahun lebih nak dapat resepi tu tuan-tuan, mudah saja. Kenapa? Tapi kalau orang Islam buat, dia tak ubah lah tu. Dia buang perut itu jadilah, tapi tak sedap macam yang hak yang orang yang tak Islam buat tu lah tuan-tuan. Kenapa? Jadi hukumnya tuan-tuan bubuh sendiri tuan-tuan. Kenapa? Itu dia. Tuan-tuan pergi belilah, cuba buat di rumah. Ya? Tak ada hukum. Hukum dia tu memang dia bubuh Samsu. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Ya? Ada orang beli boleh, makan tak boleh. Ya. Najis itu khilaf pula. Najis itu nombor dua. Kenapa? Najis yang dia tak buang tu, itu khilaf. Tapi masalahnya buah Samsu. Yang tu memang saya dapat. Kerana nak dapat tu tuan-tuan, 10 tahun. Budak tu punya berkawan dengan dia, punya baik dengan dia. Dia tak boleh masuk. Di tempat dia buat, dia tak boleh masuk. Tak boleh, haram. Bukan pasal najis tu. Najis tu nombor dua. Pasal Samsu. Najis tu ada khilaf. Sebab binatang laut ni, ulama khilaf darah dia dan najis dia. Kena? Tuan-tuan. Mazhab kita tak boleh kalau ikan tu besar. Itu mazhab kita. Tapi kalau kita tengok dalam mazhab yang berbagai, dia berbeza. Kena? Mazhab kita kalau ikan tu kecil, kecil tu tak ada ukuran, cuma dari sudut kebiasaannya orang kata kecil. Macam ikan bilis, ikan tamban kiat tu. Kena? Ikan kecil tu dimaafkan dalam mazhab kita kerana kesukaran. Tapi kalau ikan besar tak boleh. Itu mazhab kita. Kenapa? Tapi mazhab lain membenarkan kerana bangkai ikan dianggap suci, maka bahagian daripada bangkai yang suci itu juga dianggap sebagai suci menurut sebahagian pandangan di dalam mazhab yang lain. Tapi Samsu yang tu tak boleh. Kenapa? Jadi tak boleh tu kerana Samsu. Kenapa? Ikan temenu lengat ni memang sedap. Tuan-tuan, tuan-tuan balik basuh-basuh ya, tak basuh pun tak apa lah. Kenapa? Pasal apa? Samsu dah masuk dalam tu, dah basuh tak basuh sama ya. Kenapa? Potong bawang besar tu melintang, potong cabai serong sikit tuan-tuan, picitkan limau asam, makan isi taik dia tu kaih tepi je. Tuan-tuan, sedap. Tapi kalau yang kita buat, daging jadi rapat. Jadi rapat daging tu. Tuan-tuan baliklah buat. Saya memang dah cuba banyak kali, tak jadi. Bubur Samsu tu memang jadi. Samalah macam yang di kedai tu tuan-tuan. Okey, nanti soalan tu. Beli boleh tuan-tuan, makan tak boleh. Beli balik nak minta ayam ke apa ke boleh. Dah buat baja boleh. Makan tak boleh Samsu. Beli tak apa. Makan tak boleh. Ya. Macam nombor ekor haram, nombor ekor halal itu boleh tu lah. Okey lah. Jadi itu tuan-tuan. Jadi saya itu duk fikir juga macam mana nak buat, nak ganti Samsu tu. Duk cari jalan apa benda nak ganti tu. Tapi kalau tak buat Samsu dia tak jadi. Dia tak jadi isi, tak jadi macam tu. Jadi dia rapat isi dia. Ya? Tuak tu kalau belah Kelantan boleh, kalau belah pantai barat tak boleh. Tuak ni kalau belah pantai barat arak tu lah. Tuak di Kelantan air niaga. Kenapa? Dia nak Samsu sebab dia sudah ada dia bentuk gas dia tu bukan masam, dia boleh dia pegang. Ya?
Tak kisahlah tu, tapi dia nak Samsu. Memang pun Samsu. Tuan-tuan belilah Samsu, belikan balik buat sendiri. Jadi sungguh tuan. Okey, cantik soalan tu. Ada apa yang tuan kita? Ya. Orang main masak bubur yang kita masak macam Ashura lah, tapi kuali besar lah. Tapi masak tu di bawah mokok. Tiba-tiba ada kasih tu burung, berak masuk dalam tu. Hukum apa dalam tu? Okey, cantik soalan kita. Burung, tuan-tuan, tahi burung jatuh ke dalam kita kata kawah. Kena? Tu tuan-tuan. Apakah hukumnya tuan-tuan? Dia berbeza pula tuan-tuan. Dalam kes benda yang cair dan air. Kerana kalau air, kalau najis jatuh, dia tengok air itu dalam dua keadaan tadi. Kalau air sikit, sebagian ulama meletakkan tak mengapa aku tak berubah air itu. Sebagian ulama lain letak kalau kena najis jadi najis. Kalau air banyak dia mesti kena berubah. Itu kalau air. Kalau bukan air, kalau jatuh tu najis, dianggap najis, tuan-tuan. Macam minyak misalnya, kita takung dalam satu periuk, jatuh najis, dia kira najis. Tu. Macam bubur tu, tuan-tuan, dia masih belum beku, jatuh, maka hukumnya najis dalam mazhab kita. Tetapi dalam mazhab Maliki, oleh kerana burung tu kita boleh makan, dengan najis dia jatuh yang sedikit itu tidak dianggap najis. Najis daripada binatang yang boleh dimakan dalam mazhab Maliki tidak najis. Jadi kalau kita tengah kacau bubur, tuan-tuan, kita seorang kacau satu kawah, tiba-tiba burung jatuh, tak burung situ, tuan-tuan, kita seorang nampak, tak tahu sudah. Sebab kita seorang, tuan-tuan. Kalau ramai tu, nak buat macam mana? Sebab masih ada jalan taklid, iaitu mazhab Maliki. Burung kecil jatuh sikit tu, tak tahu sudah. Sudah siap atau tak? Haji Ramli, makan sikit. Tak apa. Kira. Ya. 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 Okey, cantik soalan. Tapai boleh tak kita minum? Boleh kita makan? Boleh. Kerana dia gini, pemeraman ni dia ada tempoh dia. Tempoh yang dia ada 3 tempoh. Satu tempoh proses mula peram. Yang kedua proses menjadi arak. Yang ketiga yang kedua proses menjadi arak. Yang ketiga proses menjadi cuka. Itu tuan-tuan. Jadi okey, dia proses awal pemeraman, tuan-tuan. Awal pemeraman, selepas kita peram awal tu, tuan-tuan, dia akan jadi arak. Jadi arak tu dia tanda dia berbuih, tuan-tuan. Habis berbuih tu dia nak pergi ke cuka, nak jadi cuka. Sebelum jadi cuka tu kita makan tapai tu. Jadi cuka dah masam. Jadi yang tak bolehnya masa berbuih itu, masa tu dipanggil tempoh dia arak. Sebab tu orang tua tak bagi makan tapai nanti 3 hari. Ingat tak? Tu. Pasal apa? Tapai sebelum jadi tapai tu dia jadi arak. Masa tu tak boleh makan. Orang tua panggil gila, menggila. Masa tu, tuan-tuan, dia tidak boleh dimakan. Kalau kita ambil air, sama juga air tebu ke apa kan, kita letak dalam botol, proses awal pemeraman tu, tuan-tuan, kita akan tengok tak ada apa. Kemudian besoknya dia mula ada buih bawah ni. Buih ada kat bawah ni. Kemudian kat atas ni buih kecil-kecil. Buih bawah ni dia naik atas.
Itu proses permulaan menjadi arak. Jadi dia najis tu. Kalau kena baju kita, kena basuh. Kerana kalau kita nak pergi semayang, kita duduk tengok cuka kita tu, kena baju kita pergi semayang tu tak sah. Sebab dia hukumnya najis pada masa tu. Kemudian buih yang kecil tu menjadi buih besar. Buih tu berkumpul sini, besar buih tu. Okey tuan-tuan. Kemudian buih di bawah ni dia semakin kecil balik. Ya kan? Kemudian habis buih kat bawah ni. Buih kat atas ni kadang-kadang dia ada bekas buih lah. Ya kan? Habis buih tu. Masa tu dia sudah menjadi cuka. Jadi suci. Sebelum jadi cuka tu ada tempoh sekejap. Masa tu dia dah tak ada buih dah. Dia suci. Jadi masa tu tapai. Masa tak ada buih tu boleh nak makan. Boleh makan. Saya masa tu makan tapai tadi. Air tu banyak. Tuang gelas minum. Boleh. Dunia ni anak. Oh, yang tu tak jadi lagi. Yang tu tak jadi lagi tu. Dia masih dalam proses arak lagi. Dunia ni anak yang Tak boleh. Jadi yang di Sarawak tu dia makan masa tu lah. Yang Sarawak tu. Sabah Sarawak tu. Jadi dia belum jadi cuka. Okey, dia masih dalam proses arak. Lepas tu baru dia jadi, sebelum nak jadi cuka tu, sekejap tempoh tu, tempoh tu adalah tempoh tapai. Lepas tempoh tapai tu jadi tempoh cuka. Jadi kalau makan tu memang dunia anda punya sungguh lah. Dia belum. Okay, ingat dulu kalau mak ayah kita buat tapai, jangan ambil dah. Tu lah masa tu lah. Cuka tu boleh Cuka boleh masak lah. kalau air batu tak sedap. Betul. Tapi ingatlah, dia ada buih lagi tu tak boleh makan. Biasanya orang buat tapai ni, orang yang buat tahulah 3 hari lah dia baru boleh makan ni dah. Kalau kita buka tu, daun keladi tu macam layu sikit lah. Sebab masa proses jadi tapai tu, dia panas, dia membebaskan satu jenis gas. Lepas tu baru dia jadi tapai. Tapai tu sekejap je. Lepas tu masam dah. Masam makan sudah jadi cuka. Ya. Okey, cantik soalan. Ada orang yang tuan kita? Ya, Pak Haji. solat jamak pasal. Ya. Kita musafir. Ya. Kalau kita nak solat jamak takhir takut nampak. Ya. Islam. Jadi kita buat jamak takhir. Ya. Lepas pada solat zuhur tu sakit perut. Ya. Kita pergi minyak air. Ya. So, lepas minyak air tu mungkin makan masa 10 minit. Ya. Adakah kita sudah terlibatkan untuk kita ambil jamak dengan sekali dengan asal atau macam mana? Okey, cantik soalan kita. Jamak takdim dia syaratnya jangan berlaku pemisahan antara sembahyang yang pertama dengan sembahyang yang kedua tu. Tak boleh dipisahkan. Jarak dia tu lebih kurang memuatkan sembahyang yang ringkas, 2 rakaat yang ringkas. Kalau kita habis wuduk, sekadar ke bilik air untuk ambil wuduk, masuk balik masih tidak dianggap putus. Kalau kita dah masuk tandas apa semua, sudah dianggap putus. Dia tak boleh kita nak sambung. Sekadar habis sembahyang kita yang pertama, kemudian sembahyang kedua tu hendaklah menunggu masuk waktunya. Boleh qasar lah sembahyang yang kedua kita tu kalau kita masih belum sampai ke tempat kediaman kita. Tapi nak sambung jamak takdim tu tidak boleh, kerana syarat dia telah putus hubungan di antara sembahyang yang pertama dan sembahyang kedua. Cantik soalan tu. Kalau kita buat waktu asar nanti, kata asar, kita pada apa buat jamak, kita sakit perut. Kita tanya. Tapi adakah nanti kita ada zuhur tu masih lagi? Okey, kalau jamak takhir tak apa. Jamak takhir dia tidak ada syarat berturut-turut, tidak ada syarat tu. Jamak takhir kita boleh ada selang. Jadi kita boleh buat jamak takhir, satu sembahyang, berhenti makan, berhenti mandi, pergi mancing, balik sambung, boleh. Jamak takdim tak boleh. Itu cantik soalan tu. Ya, sahabat kita. Jamak takhir ni. Ya. Sebab yang asal tu. Ya. Kita kena ulang balik kalau kita nak jamak. Tak kena ulang lah. Dia
tunggu masuk asar lah, sembahyang asar tu. Masuk asal buat kosa tak? Buat qasar asar boleh, jamak dah tak boleh dah sebab hilang syarat dia. Jadi yang Zuhur tu Sah. sah lah. Zuhur tu sah, asar tidak boleh disambung, tapi kena tunggu masuk waktu asar terlebih dahulu. Berarti untuk jamaah terakhir, katalah kita dah sembahyang asar, Ustaz kata tadi untuk makan lah, lepas tu buat apa ni, Zuhur Boleh. Jamak takhir tidak ada syarat berturut-turut. boleh tak ikat. Yang kena syarat berturut-turut tu hanyalah jamak takdim sahaja. Itu cantik soalan tu. Masa kalau kita buat isyak, katalah kita ambil jamaah terakhir isyak, buat jamaah terakhir, kita letih, kan? Letih. Tidur dulu. Lepas tu kita tidur dulu. Nanti pukul 3 pagi nanti buat letih. Boleh. Jamak takhir tidak ada ikatan berturut-turut. Yang ada ikatan berturut-turut hanyalah jamak takdim sahaja. Cantik soalan. Ya tuan-tuan, last soalan. Ya. Bagaimana kedudukan air mineral yang putih suci ada yang sudah berlalu? Okey, cantik soalan. Apakah banjakan kedudukan air mineral yang tudung putih macam ini tuan-tuan? Kenapa? Dia suci ya. Kenapa? Tu tuan-tuan. Asalkan dia adalah air mutlak asalnya, ataupun siapa-siapa misalnya dia pergi jumpa bandaran, dia kata air seluruh KL ni, semua air longkang KL ni saya nak ambil. Dia kumpul satu tempat, dia purify kan, sulinkan, dia botolkan. Tu. Okay, siapa lalu, siapa minum, siapa tak lalu, tak tahulah. Dia memang halal, sebab air itu air mutanajis, bukan air najis. Tu air mutanajis boleh disucikan. Bila boleh disucikan, empat benda ni kita boleh buat. Minum boleh, basuh najis boleh, ambil wuduk boleh, mandi wajib pun boleh. Itu cantik soalan tu. Okey tuan-tuan, sekali itulah pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar, tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, siapa-siapa yang berhajat untuk membantu perjalanan pusat pengajian kita, pondok pengajian Islam, pondok madrasah tarbiyah Madinatul Ilmi Batu Kura, tuan-tuan. Di belakang tu ada kotak yang pihak surau kita letak, tuan-tuan. Tuan-tuan letaklah dalam tu apa yang tuan-tuan rasa nak panjangkan menjadi infak fisabilillah kepada pondok kita, dan insya-Allah kita akan menggunakannya untuk kaitan langsung dengan pusat pengajian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.